Hello, Assalamualaikum and welcome back to FSEC channel dalam segmen Share Seram. Okay, firstly aku nak bagi tahu untuk video kali ni ialah untuk 400 sub special, and next week aku akan buat untuk 500 sub special, dan selepas itu kemungkinan 1k sub special baru aku akan buat balik. So macam 600, 700, 800 dan 900 mungkin aku tak buat. So aku harap korang dapat support video-video aku macam biasa. Okay, untuk benda lagi satu aku nak bagi tahu ialah akan ada giveaway. Manakah aku dah cakap untuk 500 sub aku akan buat giveaway, cuma aku tak tentukan bila lagi mula dan kemungkinan bulan hadapan. Okay, by the way, korang enjoy dengan video-video aku and dapat support semua video-video aku. Okay, kita lanjut ke ceritanya. Untuk kali ni aku akan menceritakan 3 tempat seram, ataupun sebenarnya 3 bangunan seram di Malaysia. Okay, untuk tempat ketiga aku beri kepada satu tempat yang sangat-sangat dekat dengan kawasan aku, dalam negeri aku lagi, which is Perak, iaitu di Batu Gajah, Kelly Castle. Okay, Kelly Castle ni adalah satu, boleh dikatakan, rumah agam yang tersegam indah lagi sampai sekarang menjadi tempat pelancong untuk datang, and dia menjadi tempat tumpuan pelancong. So macam memang satu tempat yang still sampai sekarang in service. Macam lagi 2 tempat yang aku akan cerita ni macam dah out of service, totally out of service. And for this Kelly Castle ni, apa yang menyeramkan dia, menyebabkan dia berada di tempat ketiga, ialah dia kurang sikit seram berbanding dulu lagi. Tapi aku akan ceritakan apa yang menyeramkan. Okey, daripada pembacaan aku dan juga pengalaman aku, ada beberapa kawan aku sendiri yang pernah pergi ke Kelly Castle ni. Untuk pengetahuan korang, Kelly Castle ni adalah satu rumah agam yang mana telah dibina oleh William Kelly Smith, maafkan aku kalau aku tersilap, di mana dia adalah salah satu pemilik kepada satu company getah lah, lebih kurang macam tu. Bukan getah, barang getah, tak silap aku, dia macam dia getah yang ladang getah tu. So macam dia ada beberapa ekar tanah dekat tanah, and dia macam memang kilang dia, syarikat dia antara satu syarikat yang terkemuka. So macam bila dia dah ada keuntungan yang besar, dia macam telah pun bertindak untuk membina Kelly Castle ni, which sebenarnya nama lain dia adalah Kellas Castle kalau tak silap aku lah. And dengan pembinaan Kelly Castle ni, sebenarnya dalam pembinaan ni pun sebenarnya still macam tak perfect lagi, which baru dalam 70% siap. And punca kepada ketidaksiapan ini ialah disebabkan pemiliknya sendiri mati, dan juga pekerja-pekerja yang melakukan pembinaan, sepanjang proses pembinaan ni ada beberapa padanya mati disebabkan oleh Spanish flu kalau tak silap aku. Kelly Castle ni ialah still orang dapat masuk dengan ialah sebagai tarikan pelancong. So bukan saja orang dalam Malaysia, malahan dalam lingkungan Asia Tenggara dan juga luar datang hanya untuk melihat dan merasai keseraman di Kelly Castle ni. And antara tempat paling seram dalam Kelly Castle ni ialah di satu bilik di mana dikatakan kononnya bersebelahan daripada bilik William dan juga isterinya Agnes dan juga anaknya Helen. Di bilik ini dikatakan keseramannya antara yang paling tertinggi lah di kawasan tersebut. Dan ada juga cerita di mana beberapa orang yang datang ke situ untuk menangkap gambar dapat terlihat seolah-olah gambar yang diorang tangkap tu tidak seperti mana yang diorang tangkap, ataupun akan ada benda yang tak sepatutnya ada dalam gambar. So macam bila dah tangkap jadi benda-benda macam tu, which ada orang yang macam cerita dengan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan datang, and ada yang macam dah serik, macam tak akan datang lagi dah. And tapi cerita yang menarik bagi aku, yang punca menyebabkan aku letakkan Kelly Castle ni dalam tempat ketiga, which ada satu cerita ni, kalau aku tak silap daripada internet aku baca, aku tak sure, tapi dulu aku banyak baca fiction Syasha, mungkin daripada fiction Syasha. Kalau aku silap mungkin aku akan try cari cerita tu balik. Tapi cerita ni berkenaan 2 orang kawan yang pergi ke Kelly Castle ni. Diorang tangkap gambar sini sana dalam kawasan tu, and sebenarnya dalam salah seorang pada diorang macam memang nak nampak sangat benda tu. And which bila diorang dah selesai tu, diorang balik, dan dalam kata silap aku dalam masa diorang balik ni macam dalam musim raya. So macam family masih ada kat kampung, diorang 2 ni macam balik rumah masing-masing. And turn out sebenarnya kawan yang seorang ni dia dah merasai satu pengalaman di mana gambar yang ditangkapnya ada satu macam, which orang kata bila dia tangkap gambar, dia nampak muka tu bukan muka dia. Okay, itu satu. Tapi another story yang mana terjadi selepas itu ialah kawan dia yang menangkap gambar tu
maafkan aku, mungkin aku tersilap orang, sama ada sebab ada dua watak ni, mungkin aku terkalih dia punya karakter. Tapi salah seorang ni macam bila dia balik tu dia kata, dia ni telah mendapat mimpi mana dia telah dibawa ke alam di mana apa yang terjadi kepada Kelly Skarsgård ni, yang mana kononnya menjadi cerita orang. Ada satu lelaki yang macam seolah-olah lelaki India yang agak gelap kulitnya, dengan membawa sabit telah datang kepada keluarga Kelly Skarsgård ni dan telah membunuh semua ahli keluarga ni. So macam dia melihat apa yang telah berlaku dalam tu dengan mata dia sendiri, which dia menceritakan balik pada rakannya, yang mana dia macam marah lah kat kawan dia, macam kau lah ni, sebab kau lah yang nak tengok keberadaan dia orang dan sekarang aku yang kena hadap. So macam tu lah cerita dia, yang boleh aku katakan seram lah. Kalau aku akan try letak kat description, kau boleh baca, kau akan cuba cari. And selain daripada tu, Kelly Skarsgård ni juga dikatakan ada beberapa waktu dalam lingkungan pukul 5.30 hingga 7.30, 2-3 pagi, antara waktu di mana makhluk-makhluk di dalam Kelly Skarsgård ni boleh katakan aktif berkeliaran. So macam kalau dalam waktu-waktu segitu memang tak mustahil untuk kita menghadapi fenomena-fenomena mistik. So macam bagi aku, Kelly Skarsgård ni dia mungkin tak seseram bangunan-bangunan lain, tapi jika cerita yang aku baca tu betul, aku memang boleh letak layak gila. Paling kalau tak top 3 memang top 5, tapi dalam ni aku letak top 3. Sebab aku ni jenis bila aku baca cerita, aku boleh mendalami cerita tu, and aku rasa bulu meremang. So macam memang even aku tak pernah pergi sendiri tempat tu walaupun aku duduk di Perak, tapi memang agak menyerangkan lah ceritanya. Okey, untuk cerita yang kedua ataupun bangunan kedua yang mendapat tempat kedua ialah Highland Tower. Okey, seperti yang kita tahu, Highland Tower ni telah pun difilmkan dan telah pun menjadi buah mulut ramai orang. Dan Highland Tower ni boleh dikatakan among the scariest place dalam Malaysia. Siapa tak kenal memang orang kata memang tak tahulah pasal dunia-dunia mistik ni lah. So ada beberapa cerita tentang terjadinya Highland Tower punya kisah ni, di mana Highland Tower ni mula menjadi seram bila berlakunya kes runtuhan yang telah mengorbankan 48 nyawa, kata silap aku. And apa yang menyebabkan keseramannya ialah ada beberapa cerita di sebalik itu, di mana aku pernah membaca ada satu blog ni pernah tuliskan beberapa siri cerita yang kononnya cerita di sebalik kisah Highland Tower ni. Kononnya diorang ada 3 blok Highland Tower ni, blok 1, blok 2 dan blok 3. Dan blok yang runtuh ni adalah blok 1. Blok 2 dan blok 3 aku tak sure sampai sekarang masih boleh teguh atau tidak, sebab aku agak scary nak baca lebih tentang Highland Tower ni. Tapi yang setahu aku 2-3 ni masih berdiri teguh, cuma 1 ni je yang roboh. Dan ahli mengatakan cara roboh dia pun macam agak pelik. Jika kita tahu selalu bila bangunan roboh dia akan jatuh macam biasa ke depan, tapi Highland Tower yang blok 1 ni jatuh secara menyengit. So kat situ macam adalah perdebatan, kononnya dia punya tanah sudah memang mungkin mengarah ke situ. So macam tanah tu dah memang tak sesuai lah kat situ. Tapi apa yang menjadi cerita di sebalik kisah Highland Tower ni menyebabkan dia seram ialah kononnya ada satu cerita di mana Highland Tower ni sendiri terjadi sebelum keruntuhan ni. Ada seorang wanita Indonesia ni yang mana dia adalah seorang, kalau tak silap aku, pembantu rumah, telah melihat sebelum kejadian runtuhnya Highland Tower ni, dia kelihatan 2 orang lelaki berjubah putih dan bersebat telah menolak Highland Tower ni jatuh. Dan juga sebelum runtuhan ni juga terdengar alunan ayat-ayat Al-Quran. So memang kat situ korang dengar dah menyeramkan. Selain daripada tu juga ada beberapa cerita di mana konon-kononnya ada sekumpulan kawan-kawan ni, dia orang telah pergi ke Highland Tower ni dan telah buat macam kononnya paranormal activity, pergi mengelilingi lah kawasan tu, and dah habis semua, dah kita kat gambar buat video apa, mungkin tak dapat seperti mana yang dia orang nak tu, dia orang telah pergi singgah ke kedai mamak. Tapi sebenarnya dia orang mula sedar something, di mana salah seorang pada kawan dia orang macam mula senyap sepanjang perjalanan daripada Highland Tower tu ke kedai mamak tadi. Nama kawan dia ialah Afi. Aku rasa benda ni agak viral. Dia macam ada juga cerita mengenai cerita ni di beberapa blog. Dan sebab di kedai tu Afi pun tidak mengorder makanan ataupun minuman. Dan dia orang macam pelik lah, tiba-tiba salah seorang pada rakan ni telah mendapat panggilan telefon daripada Afiq, yang mana Afiq telah menelefon mereka dan mengatakan, "Weh, kenapa korang tinggalkan aku kat Highland Tower ni?" And apa yang paling mengejutkan,
yang penerima kon telah beritahu Afiq masih dekat Alien Tower. And korang rasa apa? This one particular Afiq still dengan diorang, and diorang macam senyap gila time tu. Which sebenarnya masa Afiq tukar, diorang macam dah masa pelik. Afiq ni tengah duduk depan diorang, kenapa call tak nampak pun pegang phone apa. Okay, tu first. Second, bila dah sampai ke Highland Tower tu, sebit saja diorang buka pintu, Afiq ni telah pergi menuju ke satu tempat di mana setelah 5-6 tapak dia berjalan, dia telah hilang. And the real Afiq datang, and diorang telah bawa ke kedai mamak tadi diorang pergi. And diorang telah bercerita apa yang terjadi tu, yang mana bagi aku sangat menyeramkan. Kau bayang kau tertinggal kawan korang kat Highland Tower, bukan korang tertinggal kat KTM ke, korang tertinggal dekat kedai makan ke. Highland Tower, tempat yang memang kita tahu famous dengan paranormal activity. Sebab apa? Adalah sebab dia. Selain pada tu juga ada cerita yang mengatakan bila diorang nak buat paranormal activity ni ada satu cerita lagi di mana setiap kali dia nak rakam through phone saja. Bateri dia macam bateri habis, so macam tak edit nak rakam. But bila dia orang dah pergi ke kedai makan macam nak sajalah makan-makan apa semua dah settle, sebab dia orang tak dapat apa yang dia orang nak, bila buka phone dia bateri still full. So korang bayangkan apa problem kat situ. Okay, itu satu dulu. Okay, ada satu lagi cerita di mana tentang pemandu teksi. This one pemandu teksi telah bawa satu. Okay, aku jelaskan dulu. Kes ni terjadi kononnya semasa macam baru lagi kes Highland Tower ni terjadi. Okay. Oh maaf, selepas daripada tu dia telah menerima satu tempahan untuk membawa ke seorang penumpang ke Highland Tower, which dia tak tahu lagi tentang kejadian Highland Tower ni. And dia telah pun membawa this one particular penumpang ke Highland Tower ni. Dan sebaik tiba di sana, dia telah melihat Highland Tower terroboh. Dan dia telah bertanya kepada penumpang ni, buat apa kat sini Highland Tower ni? Tinggal sini ke? Saya lah yang terlibat dalam runtuhan macam tu lah, seolah-olah. And dia telah menunjukkan kaki dia yang kudung. At that particular moment, memang terkaku pemandu teksi ni telah melihat apa yang ditunjukkan oleh penumpang dia ni. Sebaliknya penumpang dia ni macam keluar daripada kereta, dia mengesot pergi ke Highland Tower tu dan hilang dari pandangan. So memang sangat-sangat menyeramkan lah kat situ. And kalau tak silap aku, ada lagi satu cerita di mana ada juga beberapa paranormal punya team pergi tangkap gambar kat situ. And of course, seperti kes Kelly Castle, nampak benda tak sepatutnya, which korang faham lah. Tapi bagi aku, kes pemandu teksi tadi, kes Afiq tadi, dan juga kes yang pembantu rumah Indonesia tadi, bagi aku kes tu agak seram. Yang disebabkan banyak cerita-cerita macam ni, so macam cerita dia macam dah bercampur aduk. Tapi bagi aku, ini adalah penyeri pada keseraman tempat tu. Bukanlah kata nak menggalakkan orang untuk takut, tapi macam kita dapat tahu tersebar sedikit lah tentang tempat tu. Okay, tempat pertama untuk tempat seram dari pendapat aku, bangunan yang paling terseram ialah Villa Nabila. Siapa je tak kenal Villa Nabila ni? Tempat paling seram yang memang telah pun diletakkan antara tempat terseram kat Malaysia. Even luar negara pun iktiraf Villa Nabila ni antara tempat terseram. Villa Nabila ni adalah kononnya adalah rumah yang dibina oleh this one family, which ialah dia orang 3 sekeluarga. Dan si ayah ni membina ni dengan telah menamakan villa ni sebenarnya nama anak mereka, iaitu Nabila. Dan ada beberapa cerita sebalik pada cerita ni, di mana kononnya Nabila dan keluarganya telah dibunuh melalui satu rompakan di mana Nabila telah disimen di dinding rumah. Itulah satu cerita. Second cerita di mana ayah Nabila ni telah mengamuk dan telah membunuh semua penghuni dalam rumah tersebut. Kedua. Cerita ketiga di mana kononnya mak tiri Nabila geram dengan Nabila yang dapat harta daripada ayahnya, which ni kononnya lah. Bagi aku macam tiga ni macam tak connect, sebab ketiga ni kononnya ayah dia dah mati and dia dapat harta daripada ayah dia, which mak tiri dia ni macam jealous sebab dia still dapat harta walaupun dia masih kecil lagi masa tu. So macam telah membunuh Nabila ni dan juga turut menyimen. Itu je yang connect, dia telah simen Nabila di dinding. So tentang Villa Nabila ni boleh dikatakan ramai tim-tim paranormal telah datang ke situ, dan pelbagai jenis andaian telah dilakukan dan pelbagai jenis pengalaman ngeri telah dihadapi oleh mereka. Antara salah satu tim paranormal yang pernah ceritakan tentang Villa Nabila ni,
Yang ni aku pernah dengar daripada pengalaman salah seorang. Dia berkongsi, aku tak sure daripada Casey Champion ke Fiction Sasha, tapi ni aku pernah dengar di salah satu blog ataupun video. Itu je aku boleh beritahu. Tak sure sangat, tapi macam diorang ni pergi macam ramai-ramai, ada campur lelaki perempuan. Bila diorang sampai kat situ, diorang macam buat benda yang boleh dikatakan jelah as a paranormal activity. Pergi cari benda entiti-entiti yang tidak dapat dilihatnya lah kan. But macam bila diorang masuk dalam, diorang tak sedar macam seorang kawan diorang macam tak bersih. So macam diorang letak dalam kereta. Kawan diorang ni bila dah diletakkan dalam kereta, dia macam dah mula rasa lain. Tapi okey, kita pergi dulu ke kawan-kawan dia, diorang dalam Villa Nabila ni. Diorang macam bila dah sampai dalam tu, macam masing-masing ada gangguan masing-masing. Which salah seorang ni macam dengar orang menjerit, seorang ni pula dengar nampak penampakan. And diorang end up, diorang macam keluar berlari. Bila diorang keluar berlari, sebenarnya dalam diorang keluar berlari tu something dah happen dalam kereta, di mana kawan diorang telah pun mengalami kerasukan. Yang mana kawan sebenarnya ada macam seorang lagi kawan macam tolong jaga dia, which memang dah tak kawal lah. Macam yelah, kalau tak silap aku perempuan juga yang jaga tu. Bila dah sampai, diorang tanya kenapa ni. Padahal yang seorang lagi pula tanya, korang ni kenapa lari macam wujud. Dia macam cakap lah masing-masing kena ganggu pun. And end up macam perempuan ni telah dibawa ke seorang pakcik daripada kalangan ahli member ni untuk berubat. Dan diorang telah dimarahi lah kenapa pergi ke situ, kenapa buat benda bodoh macam ni kan. Diorang kata macam cari benda ni, and dah tahu kawan ni tak bersih, kenapa bawa juga. Tapi bagi aku, kisah ni memang agak valid jugalah. Sebab kebanyakan penceritaan daripada tim-tim paranormal lain mengatakan memang benda-benda yang sama berlaku. Kadang orang lain mengalami pengalaman lain. Korang pergi satu tim paranormal, tapi contoh this one particular guy just duduk belakang kau je, dia nampak this one particular entity. Depan kau tak nampak. Satu. Selain pada tu juga ada yang pernah yang ni paling famous lah, yang menyebabkan aku rasa Villa Nabila ni macam lagi kuat dinamakan Villa Nabila tu adalah disebabkan oleh penampakan budak kecil yang kononnya adalah Villa Nabila punya anak, iaitu pemilik pada Villa Nabila, which is Nabila. So macam bagi aku Villa Nabila ni seram dia adalah disebabkan begitu banyak cerita yang mana aku sendiri tak terbaca. Tapi pengalaman-pengalaman kalau korang baca memang truthfully memang seram. Ada juga, okey, ni aku lupa nak selitkan, pernah jadi cerita yang ni memang agak viral masa tu kat Malaysia. 30 budak pergi ke situ dan tak balik rumah. Walaupun selepas tu turn out macam diorang stay kat rumah kawan diorang, tapi diorang juga menceritakan sebenarnya banyak benda pelik berlaku. Macam diorang membuat diorang pergi beramai-ramai tu, pergi ramai aku lagilah macam-macam jadi. Ni korang pergi 3-4 orang, seorang 2 orang, korang bayangkan lah. So bagi aku ini adalah list untuk bangunan terseram kat Malaysia. Dan InsyaAllah pada 500 subscription aku akan buat tentang 3 lebuh raya terseram di Malaysia. Nombor 1 aku rasa korang dah tahu, tapi just tunggu sebab ni pendapat aku. So macam tak tahu lagi siapa nombor 1, tapi aku harap korang dapat tunggu untuk next video subscription. Dan InsyaAllah selepas video ni aku akan upload satu appreciation video. Just wait and see that video. Dan macam biasa Selasa dan Jumaat aku akan try post video macam biasa. Okey lah, terima kasih kerana menonton video aku. Semoga korang terhibur dengan video ni. Dan Assalamualaikum. Bye bye.